A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih adakah orang yang mendengar di ketika ini pukul 2 pagi siaran live Zoom kuliah yang secara tiba-tiba kan. Tapi saya rasa perlunya perkongsian sebab nampak macam hari ni macam dia tak terarah. Dia dah jadi caca merba dah. Kami dah bincang dengan grup-grup aktivis dan kita dah bincang dengan beberapa orang ahli masyarakat pun yang nampaknya hari ni sangat satu risiko yang tinggi kalau keadaan ni tak ditangani dengan lebih profesional dan ada pendetailan dalam, ada perincian dalam tindakan yang akan ditentukan oleh kerajaan. Jadi saya rasa kena buat satu penjelasan, perkongsian. Mungkin suara ni mungkin tak bagi ada orang yang mungkin akan kata apa validity kami untuk cakap ataupun kita nak suarakan benda ni, tapi rasanya insya-Allah apa yang kita senaraikan ni ialah satu benda yang tak apa orang kata tak rugi kalau kata kita dengar dan kita cuba ambil pertimbangan. Okey, jadi sekarang ni perintah penghadkan pergerakan ni nampak macam menimbulkan kegusaran ataupun permasalahan yang lebih besar. Di mana pada petang tadi ketua polis negara kata kita nak travel kita kena ambil borang kan. Jadi orang dah serbu balai polis dan orang masih buat panic buying dan pelajar-pelajar kena balik. Dan sekarang ni dekat Lebuh Raya pun berlakunya kesesakan sebab ramai orang nak balik kampung. Salah satu benda yang menimbulkan kegusaran ataupun punca orang nak kena balik kampung sebab universiti tutup. Dan kalau kata universiti tetap buka, universiti yang kena tanggung risiko. Tu satu ugutan ataupun satu benda yang kalau boleh universiti tak mau ambil risiko. Jadi mau tak mau pelajar kena balik. Dan satu lagi, bila taska ditutup, pekerja-pekerja yang bekerja di sektor-sektor penting, dia nak simpan ataupun dia nak tinggal anak-anak kat siapa? Kalau kata suami dan isteri ni daripada kalangan doktor yang bertugas, anak-anak mereka ni sebelum ni dijaga oleh taska ataupun pusat asuhan. Sekarang siapa yang nak jaga anak-anak mereka? Jadi salah satu cara yang paling mudah ialah hantar anak-anak untuk ke kampung. Jadi sekarang ni kami dah listkan, saya tulis dekat sini, saya tulis sekurang-kurangnya 11 cadangan, 11 poin untuk kita sama ambil perhatian. Dan saya harap kalau kata perkongsian saya ni sampai ke akhirnya ni ada satu manfaat. Saya minta sangat-sangat tolong tulis semula dan siarkanlah kat mana-mana pihak menteri ke supaya benda ni dapat dikonsider dalam seberapa segera, insya-Allah. Okey, yang pertama sekali kita nak cadangkan ialah supaya diadakan sekatan yang lebih tegas. Sebab orang Malaysia dia tak dengar cakap kalau kata kita sekadar minta untuk kuarantin secara sukarela. Apa yang diberikan, arahan yang diberikan sebelum ini, sehari sebelum ni ialah daripada Perdana Menteri ialah bersifat satu sukarela. Dia tak ada satu penegasan dan tak ada satu ancaman kepada, kita dengar ada ketua polis kata kita akan kena sampai 2 tahun penjara, tapi dia tak detail kat situ dan dia menimbulkan rasa tak ada apa, mungkin aku tak kena. Sebab dia tak bagi tahu syarat kita nak pi berapa kilometer yang kita boleh keluar daripada rumah kita, berapa masa yang diperuntukkan oleh seorang-seorang. Jadi benda ni tak valid. Bagi saya kena ada satu sekatan yang lebih drastik, sekurang-kurangnya dalam masa 5 hari. Kita bagi 5 hari dulu untuk perintah berkurung, iaitu lockdown sepenuhnya. Kalau boleh, saya tahu banyak negara yang tak suka lockdown ni sebab ianya akan menjejaskan ekonomi. Tapi dengar dulu. 5 hari kita minta untuk lockdown sepenuhnya dengan beberapa details yang kita akan listkan lagi. Lockdown sepenuhnya 5 hari ni, dan 5 hari inilah kerajaan bagi tahu macam mana tindakan yang perlu dibuat oleh rakyat. Jangan panik. Dan dalam masa 5 hari ini kita bagi tahu formula-formula macam mana nak bergerak selepas 5 hari supaya benda ni dapat dikawal. Kalau tak kawal sekarang, kalau kita tak buat lockdown total,
Bermaksud orang yang balik kampung malam ni, esok kemungkinan dia dah balik ke KL ataupun pusat-pusat bandar tempat-tempat dia bekerja balik. Mereka nak pergi hantar anak-anak mereka balik saja. Mereka akan balik ke tempat kerja ataupun tempat tinggal mereka semula esok kalau kata tak ada lockdown. Jadi hak ni yang kita tak mau. Jadi virus kita tak tahu dah berapa ramai yang hak sekarang ni pembawa virus. Dia balik kampung dan dia balik pula ke tempat asal dia. Bermaksudnya kita akan menggandakan lagi punca ataupun risiko jangkitan. Jadi kena ada satu total lockdown yang hak minta kalau boleh pihak-pihak tentera pun kena terlibat lah. Minta masa 5 hari saja. Kita nak ambil 14 hari kan. Tapi saya kata total lockdown ni kalau boleh kita minta untuk masa 5 hari saja supaya kerajaan boleh bagi input yang hak sebaik-baiknya untuk rakyat bersedia dengan tindakan yang hak seterusnya. Okey. Halang serta-merta aktiviti luar setiap anggota masyarakat melainkan yang terlibat dalam sektor penting. Okey, sektor penting, siapa-siapa pekerja-pekerja sektor penting yang hak nak keluar untuk menjalankan tugas, pastikan dia mendapat kad kuasa ataupun kad pengesahan pekerjaan dia daripada sektor-sektor yang hak dia bertugas ini. Supaya kita tak mau bagi aktiviti di atas jalan ni ialah orang-orang yang hak tak ada kena-mengena dengan sektor penting pun. Pastikan jalan kita senang untuk diakses, tak ada sekatan, tak ada jam supaya doktor boleh bertugas dengan tenang. Kalau kata ada emergency case daripada ambulan pun, mereka boleh pergi ke hospital dengan segera supaya tak jadi kekelangkabutan macam hari ni. Kalau kata terus-menerus jam macam hari ni, bermaksudnya lebih banyak musibah yang hak mungkin berlaku yang kita tak boleh nak kontrol. Jadi kena ada kad kuasa kepada orang-orang yang hak bertugas di sektor-sektor penting. Kena minta setiap sektor ini mengeluarkan surat-surat kuasa untuk kawan ni bertugas. Kalau kata didapati mereka keluar daripada rumah ada di atas jalan raya, polis boleh tahan dan minta tengok kad kuasa ini. Supaya kita tak dapat, kita dapat kekang. Kita pastikan orang yang hak berjalan, bergerak ni daripada kalangan orang yang hak memang betul-betul penting dalam masyarakat buat masa ini. Okey, satu, kerjasama. Kalau boleh, kad kuasa, bagikan kuasa hak lebih kepada syarikat penghantaran makanan ataupun e-hailing ni untuk membantu. Kira e-hailing ni masih boleh bertugas, terutamanya makanan-makanan segera apa ni bagi orang yang hak berduit, tapi pastikan orang tak boleh keluar ke rumah. Hak e-hailing ataupun syarikat-syarikat delivery ni pun perlu diberikan kad kuasa supaya mereka boleh bertindak dengan efisien lagi. Bermaksudnya kalau jalan raya kita lengang dan depa ni boleh buat kerja dengan mudah tanpa risiko yang hak terlalu tinggi di jalan raya, insya-Allah kita akan dapat mengurangkan permasalahan yang hak berlaku sekarang ni. Kedai makan, saya minta kalau boleh, sekarang kita tak dapat pastikan lagi sejauh mana kemungkinan virus itu boleh merebak daripada makanan-makanan yang kita makan. Jadi kalau boleh, jangan kita buka ke peluang untuk syarikat-syarikat makanan ni ataupun kedai makan, sebab saya baca tadi dalam pengumuman kata kedai makan boleh buka. Ya, okey, kedai makan boleh buka. Itu satu rezeki ataupun satu benda yang hak baik. Tapi kita kena sedar bahawa kemungkinan kalau kata kedai makan ni tak pernah diregulate, tak ada sijil halal, bermaksudnya kebersihan dia tak ditentukan, tak dapat terjamin. Kita tak tahu siapa yang hak sediakan makanan untuk kita. Kita takut makanan yang tercemar ini menyebabkan virus secara tak sengaja kita mendedahkan juga orang yang hak makan makanan daripada restoran yang kita tak tahu ni kepada virus. Jadi untuk mengelakkan perkara itu berlaku, pastikan hanya kedai-kedai makan yang hak berdaftar dengan halal yakin sahaja yang dibenarkan untuk beroperasi dan menjual makanan-makanan mereka. Dalam masa yang sama, benda ni kita menjaga kepentingan syarikat-syarikat halal-halal ni sebab mereka selalunya orang yang hak ada sijil halal ni, mereka ada pekerja yang banyak dan banyaklah dia punya regulation dia yang hak sebenarnya baik untuk rakyat. Jadi saya ingat kalau kita nak buat satu persaingan ataupun kita nak buat satu kemudahan untuk rakyat, bagi kawan yang hak selayaknya, orang yang hak selayaknya untuk mengendalikan di waktu krisis ini. Bagi masa dalam 5 hari ataupun 14 hari saja untuk syarikat-syarikat ni beroperasi supaya benda ni dapat dikekalkan ataupun benda ni krisis ni dapat diminimalkan dia punya kesan, risiko jangkitan dia tu. Okey. Jadi saya minta kalau boleh kedai makan yang pastinya daripada hak halal saja,
yang hak ada memang ada sejarah track record yang hak baik untuk diberikan keizinan terus beroperasi. Okey. Kita takut kalau sekarang ni sebab adik-adik saya pun ada 2 orang dalam kesihatan. Kita tahu macam mana letihnya mereka. Saya takut satu benda yang selalu diulang dengarkan kepada saya ialah kalau kata krisis ni berlaku dan berterusan, apa yang merisaukan ialah petugas kesihatan ni akan down moral kalau kata ada korban daripada kalangan petugas kesihatan sendiri. Jadi kita nak elok sangat kalau kata ada dah korban daripada petugas kesihatan sendiri, banyak orang yang akan down. Yang frontliner kita ni, frontline kita yang hak bertungkus lumus bertugas ni akan jatuh moral dia. Jadi tolong jangan kita bagi bebanan yang hak lebih lagi kepada frontline kita yang hak betul-betul dah buat kerja sehabis baik untuk kekang wabak kita ni. Jadi tolong bagi kuat kuasa kat mereka, bagi kuat kuasa untuk mereka mudah travel, dan pastikan kita bagi kelonggaran ataupun kita tolong bagi kerjasama untuk mereka menjalankan tugas dengan baik. Dengan syaratnya orang kita yang tak ada kena-mengena tu jangan keluar daripada rumah. Tolong buat satu penegasan. Kita tahu ianya tidak baik untuk ekonomi kita, tapi saya rasa 5 hari ini boleh lagi untuk kita tak rugi, sebab kita tak tahu kita nak rugi berapa kalau kata kita terus biarkan penularan dia tak terkawal. Okey. Allahu Akbar. Ya Allah, Ustaz. Okey nah. Moral. Okey. Lepas tu pasaraya hadkan pembelian mulai sekarang. Sediakan pack survival pack. Bermaksudnya contoh macam pasaraya Maidin ataupun mana-mana pasaraya pun kita hadkan pembelian. Kalau kata satu keluarga satu ayam, satu kad pengenalan satu ayam contohnya. Kira memang kena had macam tu dah. Kita tahu Perdana Menteri kita kata bekalan makanan cukup. Ya betul, kita tahu benda tu. Kita tak rasa risau pun, tapi dengan panic buying ni kalau kita tak buat satu langkah, kita akan risau benda ni dia jadi lebih teruk dan ada orang yang terpinggir dan ada orang yang ketinggalan. Jadi bermaksudnya lebih baik kita buat regulation sekarang, kita buat satu survival kit. Contohnya survival kit, satu beras, satu pack telur, lepas tu Maggi, untuk sekurang-kurangnya satu keluarga boleh hidup dalam masa 14 hari. Kalau kata kita diarahkan untuk berkurung dalam rumah selama 14 hari tu. Ya, okey. Ada orang akan kata, okey, kalau kata keluarga tu besar, rugilah apa. Tak, buat masa ni untuk memudahkan. Keluarga besar kena berkorban untuk keluarga besar ah. Walaupun survival kit tu cuma cukup selayaknya untuk 3 orang, mungkin dia kena bagi tahu satu cara lain lah. Macam mana nak beli survival kit yang hak lebih. Mungkin kalau kata keluarga dia 7 orang, mungkin boleh beli 2 survival kit dengan syarat dia membuktikan kata dia berkeluarga besar. Jadi hak tu mungkin kena melibatkan IC. IC bukan susah, dia cuma print saja IC dia, nama keluarga kita tengoklah berapa orang yang masih duduk dengan dia. Daripada IC tu print saja IC. Saya rasa benda tu tak mustahil kalau kata kita laksanakan, sebab hak ni satu langkah pencegahan yang kita kena buat sistematik. Kalau kata pencegahan tak dibuat secara sistematik, kita takkan berjaya mengekang benda ni. Kita tengok banyak negara-negara maju cuma berjaya mengawal ataupun menyekat penularan ni dengan sistem yang bijak lah. Contohnya macam Taiwan yang dikatakan sampai ke menteri mereka buat AI pun, sistem AI pun untuk kenal pasti di mana faktor risiko, di mana orang yang perlu ditrace, kat mana yang perlu diberi perhatian lebih. Sekarang ni kita tak sempat untuk AI tu. Jadi sebelum AI kita buat dulu benda manual yang kita boleh buat secara mudah ni lah. InsyaAllah survival kit nah. Survival kit ialah satu pack makanan yang boleh dibeli dan boleh didapati oleh semua orang dalam masa yang terdekat ni. Cadangan dia, kalau kata boleh kita nak bagi survival kit ni beli apa semua, kita buat lockdown, total lockdown pada hari Jumaat. Tapi sekarang ni siapa yang duduk di mana-mana negeri, esok dah kena umumkan supaya tidak keluar negeri ataupun tidak keluar daripada rumah dah. Tapi takkan nak pergi beli barang dekat pasaraya tu mungkin boleh dibenarkan lagi. Nah. Okey, lepas tu pasaraya hadkan pembelian, okey dah. Seterusnya ialah hospital swasta dan kaki tangan diarahkan untuk bertugas secara maksimum.
secara maksimum. Bermaksudnya kerajaan kena tolong bagi kuasa dekat hospital swasta juga untuk buat, mungkin kita boleh buat dalam imbal balik. Maksudnya timbal balik daripada segi bagilah apa-apa yang hak win-win situation untuk hospital swasta dan klinik-klinik swasta ni untuk beroperasi dan memberi khidmat sehabis baik untuk masyarakat time ni. Maksudnya mungkin kita buat pengecualian cukai ke, siapa-siapa negara hospital yang hak betul-betul bagi komitmen dalam hospital swasta yang bagi komitmen untuk tempoh ni 1 tahun punya cukai ke. Kita tahu benda ni akan efek pendapatan kerajaan, tapi sebenarnya kalau kita tak cuba untuk atasi, saya rasa efek kepada ekonomi kita akan lagi teruk kalau kita tak rugi sikit ni kan. Jadi kena fikir macam tu, macam mana kita nak include kan hospital swasta ni supaya depa juga boleh beroperasi secara maksimum, macam mana yang hak petugas-petugas di Kementerian Kesihatan. Jadi itulah bincang dengan hospital swasta juga, sebab saya rasa banyak hospital swasta yang hak memang bersedia pun untuk memberi perkhidmatan, cuma mereka takut sebab benda ni melibatkan saham apa semua kan. Jadi kena ada perbincangan yang hak lebih menguntungkan. Ya, sebab keuntungan tu satu benda yang hak penting juga dalam survival setiap industri ni. Jadi benda tu kita tak boleh nak kata nak fikir untung lagi time ni. Hak tu memang kena fikir kan. Jadi cuba usahakan yang tu. Okey. Lockdown tadi saya dah bagi tahu, lockdown 5 hari saja kalau boleh. Total lockdown untuk 5 hari untuk kita. Kerajaan sempat sediakan panduan yang hak semaksimum mungkin macam mana rakyat nak berfungsi. Dan satu lagi masalah sekarang ni, kita bila kata tutup masjid pun masih ada masjid yang beroperasi yang hak orang boleh pi lagi. Hak ni yang masalah, bila kita tak buat total lockdown, kita tak buat satu penegasan, orang akan mengoperasikan masjid dan masih ada ustaz-ustaz yang hak bercakap kata kita kena meraihkan masjid sebab hak ni masjid rumah Allah, kita nak cari keberkatan. Zaman Aceh dilanda tsunami dulu, orang lari ke masjid untuk mencari ni. Bukan hak tu, dia bukan cara untuk mengelakkan daripada wabak. Kita tak tahu betapa bahayanya kalau kata orang dijangkiti di masjid masih melakukan kerja-kerja semayang berjemaah ni dan dia bagi jangkitan kepada orang lain pula. Macam saya dah ulas berkaitan dengan masjid ni pada siaran sebelum ni. Okey. Lepas tu perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam, kereta, kenderaan awam, jangan bagi kenderaan awam yang hak berjalan jauh. Maksudnya kita cuma gerakkan kenderaan awam setempat. Contoh bas henti-henti setempat. Kereta api daripada Kuala Lumpur nak pi ke Padang Besar disekat buat sementara waktu ini. Jangan benarkan ada penghijrahan penduduk daripada tempat yang jauh ke tempat lain. Kalau boleh buat masa ini, hadkan cuma kenderaan awam yang berfungsi di tempat yang hak kecil, mungkin dalam radius 10 km ke 20 km sahaja. Jangan lebih pada tu sebab kita tak tahu faktor jangkitan ni, wabak ni akan merebak besar mana kalau kita besarkan lagi jarak ataupun ruang operasi syarikat pengangkutan awam ni. Sebab satu benda yang saya nak bagi tahu kata kenderaan awam ni pasal apa? Sebab kita tak boleh jaga akhlak dan kebersihan kenderaan awam dengan baik lagi. Hak ni satu faktor risiko kalau kita membenarkan orang lagi ramai untuk travel dalam kenderaan awam yang kita tak boleh nak kontrol kebersihan dia. Kita takut kenderaan awam pun akan menjadi satu tempat yang hak jadi kluster penyebaran wabak ni. Jadi tolong hadkan juga perkhidmatan awam. Okey. Pastikan petani dan petugas petani yang hak menyediakan makanan asas terus bertugas. Masukkan mereka dalam sektor penting juga sebab petani, orang yang hak jaga kambing, orang hak jaga ayam, orang yang buat bendang. Hak ni makanan asas kita tak tahu berapa lama proses untuk recovery COVID ni. Kalau kata petani kita sekat daripada mereka menjaga ayam, mereka ternakan, mereka punya padi mereka, bermaksudnya kita merisikokan keselamatan makanan kita juga dalam krisis yang berlaku ni. Jadi saya sangat tidak bersetuju dengan jawapan MKN yang tadi kata petani tak boleh
bertugas di ladang-ladang ataupun kebun-kebun mereka. Ya, kebun-kebun durian tu biar pilah tak apa. Ni kebun-kebun makanan asas ni. Makanan asas kita nasi, beras, ayam. Makanan yang hak boleh menjadikan sumber sumber asas lah. Ayam, mungkin nelayan, kambing. Benda tu kalau kata tak ada siapa jaga, kambing tak ada orang bagi makan, mati. Mati oi 2 minggu. Jangan kita sekat petani nah, bagi kelonggaran dan bagi kuasa untuk petani bertugas seperti biasa. Lagi baik kalau kita boleh bagi allowance pun kat petani supaya mereka lebih menjaga kesihatan ataupun yalah, jaga petani supaya mereka menjaga binatang dan menjaga kesihatan mereka sendiri. Allahu Akbar. Okey. Lepas tu, pastikan petani siap dah. Setiap petugas di sektor penting mesti dibekalkan tanda khas. Okey, hak ni saya dah ulas dah. Setiap petugas di sektor penting mesti dibekalkan dengan tanda khas supaya kita pastikan hak tadi tu, kita tahu kata orang yang nak bertugas ataupun nak bergerak di atas jalan raya ni. Jadi kalau kata sektor awam yang hak disekat tadi, contoh kita kata pengangkutan awam disekat, kalau kata seorang doktor ataupun petugas-petugas sektor penting ni perlu travel daripada tempat yang jauh, pastikan dia cuma menggunakan kenderaan sendiri, bukan kenderaan awam. Jadi sebab tu kita kata kad kuasa perlu ada kepada setiap pekerja yang hak bertugas di sektor penting ni. Jadi dia nak travel, kalau kata dia nak travel daripada tempat yang jauh yang hak tak dikawal ataupun tidak ada kenderaan awam, pastikan dia ada kad kuasa dan kita berikan kelonggaran dan sepenuh kuasa dia untuk travel. Inilah kalau yang pentingnya sekat kenderaan awam yang macam bas sekarang ni kan. Bas sampai daripada KL boleh pergi ke Penang pun masih beroperasi. Hak ni satu benda yang sangat kurang bijak. Kita tahu syarikat bas mesti tak setuju. Mereka akan peding ataupun mereka akan pertikaikan macam mana mereka punya pendapatan. Tapi di waktu krisis ni kena ada pihak yang berkorban sebelum semua kita terkorban. Wallahu alam. Okey, satu last punya cadangan ialah awalkan gaji dan masukkan wang dalam e-wallet rakyat sekurangnya RM100 untuk survival seberapa segera. Jadi kalau kata gaji kita bulan depan, bukan bulan depan, minggu depan, 25 hari bulan, mungkin kalau boleh awalkan pada hari Khamis ni. Hari Khamis ni awalkan gaji dan masukkan RM100 kepada e-wallet setiap, sebab e-wallet senang untuk kita tak payah suruh orang pergi ke bank. Terus bank in saja ke e-wallet masing-masing, sebab e-wallet saya rasa kebanyakan orang semua dah ada handphone sendiri. Dan kalau orang kampung yang hak tak ada tu pun mungkin kita boleh bagi tahu kat anak-anak dia ataupun benda tu boleh diusahakanlah macam mana. Yang pentingnya pastikan RM100 dimasukkan, sebab RM100 sekarang ni ada orang yang hak panic buying ni. Ada orang yang hak memang tak ada duit langsung untuk beli apa-apa pun. Mereka cuma tengok dengan keadaan pasrah ataupun orang kata berserah kepada Allah saja, tawakal kan. Sebab memang ada orang yang hak memang tak ada apa. Jadi kalau kata kerajaan tak usaha ataupun tak mudahkan urusan mereka ni, saya tak tahulah macam mana. Dia bukan saja dia bagi satu kegusaran, dia juga boleh memberi tekanan emosi yang sangat tinggi. Kita takut benda ni dia merebak sampai berlakunya kes jenayah hak lebih tinggi. Kes jenayah yang lebih dah lah krisis wabak, berlaku pula kes jenayah yang tinggi sebab akan ada orang yang tak puas hati sebab dia tak mampu untuk beli dengan orang lain yang duk bolot segala benda, dan akan ada orang yang buat pembelian untuk dijual semula pada harga yang tinggi. Jadi benda ni kena ada satu jalan keluar, kena bagi duit dekat orang-orang ni gunakan e-wallet. Saya rasa e-wallet ni kalau kita gunakan e-wallet, banyak syarikat e-wallet yang akan gembira dengan keputusan ni. Ianya satu keputusan yang mungkin akan disambut baik oleh syarikat-syarikat pemain industri ni. Jadi dalam situasi yang macam ni, kita kena bagi satu kemenangan juga kat mana-mana pihak yang mungkin boleh memacu ekonomi negara kepada benda yang lebih mudah. Memacu ekonomi negara, dan yang penting sekali sebab kita nak mempermudahkan urusan, kena bagi duit. Bermaksudnya kalau kita ada duit e-wallet, dalam e-wallet bermaksudnya orang dah boleh pergi Maidin, orang dah boleh pergi Tesco untuk pergi beli barang-barang survival kit ni pada orang yang tak ada duit langsung. Jadi saya bagi tahu sekali lagi rumusan daripada hak cadangan-cadangan tu. Kalau kata ada cadangan-cadangan yang lain, tolong tulis dekat ni, ataupun saya minta sangat-sangat sebab saya tak pandai menulis. Kami
kami punya penulis dekat Zoom kuliah pun mungkin dah tidur dah time ni. Saya minta sangat-sangat sebelum kerajaan mengumumkan apa-apa keputusan, kalau kata anda rasa apa yang kami listkan kat sini satu benda yang hak baik untuk dikongsikan, saya minta sangat-sangat tolong tulis mula, tolong sebarkan supaya insya-Allah mudah-mudahan benda ni ada satu manfaat. Kalau kata kerajaan kita tak ada jalan keluar lagi, mungkin hak ni boleh diketengahkan supaya dipertimbangkan cadangan-cadangan ini. Jadi macam tu je. Kalau ada cadangan hak lain tulis dekat komen, insya-Allah. Mungkin kalau kata ada keperluan saya akan buat live seterusnya selepas ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pun tolong bantu kita keluar daripada wabak ini, bertawakal kepada Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.